menyampaikan ajaran Islam, terutama ajaran-ajaran wahdatul wujud, jadi unsur-unsur panteisme Hamzah Mansuri. Jadi bila Hamzah Mansuri meninggal sekitar penghujung abad ke-16, awal abad ke-17, anak murid dia merata ke petani, ke kali dan semacam tu, sehingga tersebar di sini. Jadi syair ni hak mutlak orang Melayu, bukan hak mutlak Indonesia, tidak. Pada waktu itu tidak ada Indonesia, tidak ada Malaysia. Cerita Indonesia Malaysia ni hanya bermula kalau sekitar 1826 selepas Belanda saja. Penjajahan datang dia pun bahagi-bahagi lagi, ini Belanda punya, ini Inggeris punya sebagainya. Sebelum tu kita dikenali sebagai Nusantara. Nusantara. Negara, bukan negara lah, tak negara. Kawasan antara pulau-pulau. Sebab kalau di Malaysia ni konsep kenegaraan hanya bermula selepas 1948. Sebelum tu tak ada konsep negara. Dia hanya ada dua saja, sama ada rakyat raja ataupun rakyat British. Lepas tu ada sekumpulan lagi rakyat yang tak ada kenegaraan. Ini orang-orang Cina, orang-orang India yang datang ke orang Melayu kan. Jadi bila nak bentuk Melayu Union, Inggeris kata okey, so macam mana ni cerita? Pada waktulah sultan-sultan kita dengan besar hati, tak apalah, sesiapa sahaja yang ada di tanah air ini pada saat ini dan akan datang, semuanya kita anggap sebagai warga negara. Maka bermulalah konsep warga negara. Sebelum tak ada. Sebelum itu kita adalah rakyat raja. Saya adalah rakyat Raja Kelantan. Satu figure waktu lahir dan kemudian membesar sebagai rakyat Raja Pahang. Baik. Jadi sekarang saya nak ceritakan tentang Islam. Saya diberi masa selama lebih kurang 30 minit. Nanti tidak saya. Baik, saya nak cerita tentang yang ini, tentang Syed Ashikin. Saya jumpa Syed Ashikin. Bila saya tengok apa nak buat kan. Korek ini saya pun teringatlah seorang tokoh sastra rakyat Pahang, iaitu Arifin Said. Dia duduk kat rumah saya. Saya berhadapan, "Halo Bang Ping, nak jumpa kejap ni." Dan lepas tu saya nak bincang dengan Syed Ashikin. Syed Ashikin ini ditulis oleh Tuk Syaibuddin Zainal Abidin, ulama dan sastrawan Pahang abad ke-17, yang bertanggungjawab membuka kampung berhala gantang dekat Semelu. Dan Sultan Pahang pada waktu itu, Sultan Abdul Jalil, Bendahara Abdul Jalil memerintahkan Tuk Suji Bilang. Tuk Suji Bilang itu adalah datuk kepada Tuk Syaibuddin, pergi ke kampung berhala gantang yang pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang asli Biak pada waktu itu dan orang-orang Siam. Sebab Pahang di bawah penguasaan, bukan penguasaan Islam. Pahang ni di bawah, nak kata apa, bukan naungan juga, tapi best friend aku kan. Best friend, bukan penjajah, tidak dijajah. Termasuklah Malaysia pun, Malaysia tidak dijajah oleh British. Malaysia dinaungi, bukan naungi, bukan Malaysia seluruhnya, hanya Pulau Pinang, hanya Melaka, hanya Singapura saja yang dinaungi oleh British. Yang lain tidak. Kita adalah rakyat raja, jadi kita tidak dijajah. Baik, jadi pada waktu itu Sultan Abdul Jalil hantar, sebab dekat kampung berhala gantang itu kehidupan dia macam kan. Sekejap sembah poku, sekejap semayang kan. Sekejap berbohong, sekejap pergi dan kacau bilang. Jadi apa tu benar dia kata, kau pergi kat sana, buka kampung sana dan alignmentkan balik pokok tu. Sebab geng-geng ini dipengaruhi oleh geng-geng Hamzah Mansuri itu. Hamzah Mansuri tidak salah, dia membawa hakikat wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni, ya, nak tahu wujudnya Allah, wujudnya makhluk kan. Nak tahu wujudnya Allah, tengok wujudnya pokok. So dia begitu. Tapi dia salah arti juga, dia sebabkan wujudnya Allah, wujudnya pokok. Sebab pokok kan. Jadi begitu kan. Jadi dia hantarlah apa tu Tuk Suji Bilang pergi ke situ. Dinamakan sebagai Tuk Suji Bilang itu kerana Suji itu anak panah. Kelongsong anak panah asli kan. Lepas tu Tuk Suji Bilang dia handal. Pasal orang asli dia handal berbohong, lepas tu handal ilmu hitam sebagainya. Dia kata okey, kau nak Islamkan aku boleh. Tapi Islam, kalau kau dapat kalah kau dapat selamat daripada panahan puak-puak aku ni,
Semua satu kampung akan masuk Islam. Okey, tak apa. Yang kudrat Allah betul-betul kepada panah. Berbilang-bilang disuci. Maka dapat dielakkan daripada itu. Akhirnya menang dan dapat diislamkan penduduk-penduduk asli dekat kampung Berhala Gantang. Dan kampung Berhala Gantang atau Temeluk itu satu ketika ada pusat antara pusat yang kedua lah selepas daripada Raut Temeling. Itu menjadi pusat pemerintahan Sultan dahulu. Baik. Jadi Tok Suji bilang, kemudian Zainal Abidin, kemudian Tok Saifuddin. Tok Saifuddin yang buat ni. Tok Saifuddin yang buat ni. Sementara saya datang kemari semalam, saya beritahu kepada isteri saya kata, saya nak pergi ke kampung Berhala Gantang, nak cari waris-waris dia kalau ada. So alhamdulillah saya sempat nak masuk ke sekolah Al-Wusta. Saya jumpa dengan ketua dia, Ustazah Nuraini. Tapi saya Ustazah ada kena-mena dengan Tok Saifuddin. Tak ada kata. Tapi kat sini dulu ada kata. Dia punya piuk dia, Ustaz Azam. Ustaz Azam, patut ayah dia Ustaz Zainal Abidin. Jadi Ustaz Azam ni dia ada cucu, cicit, piuk, anak cucu, cicit, piuk minum kepada Tok Saifuddin. Dan Ustaz Zainal Abidin tu ada anak cucu, cicit, piuk. Ada dia kata, baru sahaja pindah dekat kampung Ibang. Saya kata nanti kalau saya ada masa, saya nak telefon dia sudah datang kepala kita boleh. Tapi tak apalah, insyaAllah ada doakan saya lepas pencen saya ada masa untuk melanjutkan perkembangan agama Islam di Pahang yang sebenarnya bertapak di kampung Berhala Gantang. Ada penama kampung Berhala Gantang itu macam-macam wasilah yang saya dapatkan. Kata Arifin Sa'id, waktu saya beramah dia minggu lepas, dia kata kat sana ada satu pokok depan itu pokok apa tepi sungai. Kalau kita pergi kampung Berhala Gantang dia tepi sungai. Itu sungai. Dia kata ada satu pokok yang sebesar gantang. Gantang ni untuk yang muda-muda lah kan. Muda lah tu. Tahu gantang macam mana? Satu link itu satu tin susu. 4 link, 1 cupak. 4 cupak satu kali. Gantang susah mana gantang ni? Sebesar tak juga lah gantang tu kan. Jadi pokok tu ada sebesar gantang. Jadi bila orang ada sembah-sembah tu, Tok Saifuddin dengan anak buah dia pergi potong pokok tu. Potong nak pergi sembah lah. Tak pergi sembah. Jadi bila ada halal keramaian ke ataupun nak sembang ke nak buat apa, moh kita pergi mengala kat gantang. Kan? Kat gantang tu pokok. Duduk di pokok keliling. Ada sembang ke? Moh kita mengala ke gantang. Moh kita berhala ke gantang. Sama berhala gantang. Kata lebih. Ada pula yang kata memang ada berhala emas. Waktu Tok Saifuddin datang semua pergi kat Sungai Pahang berselisih dengan Tok Samu. Rombongan Tok Samu budak di kanan. Bila elok bertentang dengan Tok Saifuddin, berhala Tok Samu datang dalam sungai. Berhala emas. Tok Samu kata, di tempat yang bagus ni, mari kita buka kampung ni. Saya buka dah kampung berhala gantang. Dan sampai sekarang ada orang yang percaya bahawa di dalam sungai bertentangan dengan kampung Berhala Gantang ada berhala emas jatuh. Tak tahulah. Kalau sampai sekarang cari kata je. Kalau cuba boleh tak? Berhala emas tak? Okay, baik. Panjang sangat mukadimah. Ini macam bila kita bercakap. Okay, tak boleh. So kita nak tengok sikit lah ni. Ini yang saya nak kaji.